Okey, Assalamualaikum, salam ceria. Okey, saya Dr. Azam daripada MI Dental Care Puchong. Hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan topik kita iaitu traffic jam. So, apa yang kita nak cerita pasal traffic jam? Adakah traffic jam kereta? Tak, kita nak cerita pasal traffic jam gigi iaitu gigi yang berlapis. Okey. So, mesti orang akan selalu ada masalah gigi berlapis dan benda ni adalah paling common dekat Malaysia ni. Okay. Jadi sebelum kita mulakan apa rawatan yang sesuai dengan gigi berlapis, kita cerita dulu macam mana gigi boleh jadi berlapis. Okay. So yang pertama sekali adalah disebabkan faktor genetik yang mana gigi kita adalah bersaiz besar dan rahang kita tak cukup besar untuk menampung saiz gigi tu. Okay, so bila saiz rahang tak sama dengan saiz gigi, dia akan menyebabkan tidak cukup ruang untuk gigi tu tumbuh. Dan biasanya benda ni dia boleh jadi kita dapat saiz gigi daripada ayah, saiz rahang daripada ibu atau sebaliknya, ataupun kedua-dua ni kita dapat daripada sebelah ayah atau sebelah ibu yang memang ada masalah yang sama. Alright, so selain daripada tu mungkin pesakit juga pernah ada masalah hentakan yang kuat pada setengah bahagian muka yang menyebabkan ada pertumbuhan tulang yang terbantut dan ini kadang-kadang boleh menyebabkan masalah gigi berlapis jugalah. Alright, so rawatan apa yang diperlukan untuk buat bagi gigi yang berlapis ni? Adakah perlu buat braces? Alright, dan untuk gigi berlapis tidak semestinya rawatan braces yang boleh dilakukan. Okey, sebagai contoh gigi berlapis boleh jadi juga pada kanak-kanak yang mula untuk tumbuh gigi kekal. Dan ada setengah keadaan yang mana gigi susu tak jatuh selepas gigi kekal tumbuh dan ini menyebabkan ada masalah gigi berlapis. Jadi sekiranya masalah ini berlaku, datang cepat-cepat ke klinik gigi dan kita akan buatkan cabutan gigi susu pada pada kanak-kanak tersebutlah. Okey. Ada juga masalah datang daripada gigi terlebih yang mana kita panggil sebagai peck shape gigi. Yang mana bentuk gigi ni dia tak sama macam gigi yang lain dan kita panggil sebagai gigi ekstra. Yang mana biasanya gigi ni dia tumbuh pada gigi atas depan dan kadang-kala dia tumbuh di antara dua gigi tengah-tengah ataupun di belakang gigi depan kita. Alright. Untuk gigi yang macam ni kita sarankan untuk buat cabutan juga dan tak semua orang kita akan buat cabutan. Dia bergantung kepada kita punya diagnosis sama ada perlu ataupun tak. Terutama sekali sekiranya gigi peck shape ni akan mengganggu kita untuk membersihkan kawasan gigi. Yang mana sekiranya kalau kebersihan mulut kita dikompromis ataupun tak boleh dijaga dengan baik, ini akan menyebabkan gigi kekal yang normal akan menyebabkan kerosakan pada gigi tersebut. Okay, so adalah lebih baik untuk kita cabut gigi tu. Alright. Dan untuk gigi yang bukan daripada kategori yang ini, ada juga disebabkan oleh masalah cleft lip and palate ataupun kita panggil sumbing bibi dengan sumbing lelangit. Alright. Dan kebiasaannya kalau pesakit ini mereka akan dapatkan rawatan susulan daripada hospital. Alright. Dan akhir sekali kita akan buat rawatan selain sebelum kita pergi kepada braces, ada lagi rawatan yang mana kita boleh buat veneer ataupun crown pada gigi itu. Tapi kebiasaannya untuk kes yang dia punya gigi yang berlapis tu tak terlalu dan sangat pada minima, baru kita boleh buat veneer untuk kita ratakan balik gigi tu. Itu kalau kita tak nak buat braces. Dan untuk braces, bila kita boleh mulakan rawatan braces? Pada umur yang seawal 9 hingga 12 tahun, biasanya kita akan buat rawatan membetulkan keadaan tulang rahang dahulu sebelum kita mulakan braces. Dan
perlu untuk kita diagnose di klinik sebelum kita tentukan sama ada pesakit ini boleh pakai braces ataupun tidak, ataupun rawatan braces boleh dilakukan terus ataupun tidak. Dan kebiasaannya rawatan braces kita akan buat pada umur 12 tahun ke atas dan sampai umur pesakit yang pada mana sekiranya umur dia pada waktu itu masih mempunyai tulang gigi yang kuat, kita masih boleh buat rawatan braces. Macam mana kriteria untuk rawatan braces? Apa kriteria gigi dia? Yang pertama sekali, keadaan gigi mesti dalam keadaan yang bersih. Kita tak boleh buat rawatan braces pada keadaan gigi yang kotor sebab ini akan menyebabkan gigi akan cepat reput. Terutama sekali sebab bila kita buat rawatan braces, makanan sangat-sangat senang untuk melekat pada braces dan ini akan menyebabkan gigi itu lebih cepat rosak. Jadi untuk mereka yang tidak mempunyai kebersihan gigi yang elok, kita akan latih mereka untuk improvekan dulu, untuk perbaiki dulu dia punya kesihatan mulut. Kemudian gigi yang berlubang ataupun perlukan rawatan akar, kita akan kita akan buat dahulu tampalan rawatan akar, dan mana gigi yang perlu dicabut akan dicabut dahulu sebelum kita mulakan rawatan braces. Dan sekiranya pesakit mempunyai masalah apa yang kita panggil sebagai periodontal disease ataupun masalah pada struktur di sekeliling gigi yang menyebabkan gigi bergoyang, kita akan membuat rawatan untuk improvekan dia punya kesihatan periodontal dahulu sebelum kita buatkan rawatan braces. Dan sekiranya pasien yang berusia yang mana pasien tersebut memang mempunyai masalah gusi, biasanya memang kita tak boleh nak buat rawatan braces. Dan ada kalanya kita tak perlu buat rawatan braces yang mana kita boleh buat cabutan terus kepada gigi itu sekiranya gigi tersebut, yang pertama sekali, dia adalah pada keadaan yang mana gigi tersebut terkeluar daripada landasan gigi lain yang dia tidak mengganggu gigi lain punya rupa paras ataupun tidak mengganggu pesakit tersebut punya rupa paras apabila kita mencabut gigi tersebut. Dan biasanya keadaan ini di mana gigi tersebut sangat-sangat terkeluar daripada keadaan gigi lain dan gigi lain dalam keadaan yang elok. Dan juga mungkin pada pasien yang terlalu berusia, mungkin kita lebih sarankan untuk buat cabutan dan kita gantikan dengan gigi palsu ataupun rawatan lain. Alright. Jadi itu sahaja perkongsian daripada saya. So sekiranya kalau ada, terutama sekali pada kanak-kanak yang mempunyai masalah gigi berlapis, boleh segera datang ke klinik untuk kita dapatkan consultation ataupun pandangan doktor tersebut untuk rawatan yang sesuai. Sebab untuk gigi yang berlapis, sekiranya kita rawat pada usia yang awal, dia mempunyai hasil yang lebih baik daripada mereka yang buat pada waktu dewasa. Dan ini bergantung pada rawatan yang mereka perlukan. Okey, jadi itu saja daripada saya. So kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, bye.